Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5 KSSM Bab 2 Perlembagaan Persekutuan. Di bawah tajuk kecilnya Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Ciri utama perlembagaan persekutuan dibahagikan kepada dua. Yang pertama, ciri tradisional. Yang kedua, ciri moden. Jadi semua ada apa ciri utama perlembagaan persekutuan? Ada dua je ciri, iaitu ciri tradisional dengan ciri moden. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, ciri tradisional. Di bawah ciri tradisional ada 4 elemen yang utama. Yang pertama, kesultanan ataupun pemerintahan beraja. Yang kedua, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Yang ketiga, agama Islam. Dan yang keempat, bahasa Melayu. Formula untuk ciri tradisional, Ramli duduk dalam mesin. Ramli suka duduk di mana? Suka duduk dalam mesin, iaitu mesin basuh. Mungkin sejuk kot dalam mesin basuh. Sebab tu Ramli duduk dalam mesin. Okey, tengok penerangan formula. Ramli merujuk kepada raja, persamaan pada huruf RA di depan. Ramli, raja, iaitu pemerintahan beraja. Duduk merujuk kepada kedudukan. Kedudukan berasal daripada perkataan duduk. Jadi duduk merujuk kepada kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Dalam merujuk kepada Islam, persamaan pada sebutan lam di belakang. Dalam Islam, iaitu agama Islam. Dan last sekali, mesin merujuk kepada Melayu, persamaan pada huruf ME di depan. Mesin Melayu, iaitu bahasa Melayu. Jadi di bawah ciri tradisional semua ada berapa perkara? Ada 4 perkara. Formulanya, Ramli duduk dalam mesin. Ramli merujuk pada pemerintahan beraja. Duduk merujuk kepada kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Dalam merujuk kepada agama Islam. Dan mesin merujuk kepada bahasa Melayu. Okey, baiklah kita lihat satu persatu. Yang pertama Ramli dulu, iaitu pemerintahan beraja. Bila disebut negeri Melayu, wajib kita mesti sebut tentang raja. Ingat tak? Negeri Melayu mesti tidak boleh dipisahkan dengan raja. Jadi, perkara pertama yang perlu dihurai bila disebut negeri Melayu mestilah tentang raja. Jadi, sejak berabad, negeri Melayu telah mengamalkan sistem beraja, di mana sultan atau peraja merupakan pemerintah yang berdaulat dan berkuasa penuh di negeri masing-masing. Ingat tak? Sejak daripada dulu lagi, negeri Melayu mesti mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Raja berkuasa penuh di negeri masing-masing. Tengok, selepas merdeka, pemerintahan beraja diteruskan dan disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Di peringkat persekutuan atau pusat, yang di-Pertuan Agong adalah pemerintah tertinggi ataupun ketua negara. Yang di-Pertuan Agong adalah raja yang dipilih daripada semua raja-raja. Jadi raja tersebut akan dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong di peringkat persekutuan. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa yang pertama, mengampun ataupun menangguh hukuman terhadap mereka yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Dan yang kedua, boleh melantik jawatan utama negara seperti Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri yang lain. Jadi siapa ketua pusat, mestilah yang di-Pertuan Agong. Ingat, ada 2 tugasnya. Mengampun dan menangguhkan hukuman oleh mahkamah dan juga melantik semua jawatan-jawatan utama dalam negara. Manakala di peringkat negeri pula, raja adalah ketua negeri. Dan raja mempunyai kuasa yang pertama, kuasa eksekutif atas nasihat Majlis Mesyuarat Negeri. Majlis Mesyuarat Negeri ini diketuai oleh Menteri Besar. Jadi raja mempunyai kuasa eksekutif. Apa maksud eksekutif? Eksekutif adalah kuasa dalam bidang pemerintahan. Semua kuasa dalam bidang pemerintahan, raja adalah di bawah nasihat Majlis Mesyuarat Negeri yang dipimpin oleh Menteri Besar. Raja juga berkuasa untuk mengampun ataupun menangguh hukuman terhadap mereka yang disabitkan kesalahan di mahkamah negeri. Raja juga boleh melantik jawatan utama negeri. Jadi raja lah yang akan lantik Menteri Besar, naib Menteri Besar dan juga ahli-ahli DUN yang lain. Raja juga dapat menggunakan anugerah ataupun penghormatan ataupun bintang kehormat kepada individu yang terpilih yang cemerlang di setiap negeri masing-masing. Jadi raja di peringkat persekutuan dengan peringkat negeri
bidang kuasanya hampir sama. Tengoklah, yang pertama, kalau di peringkat persekutuan, raja boleh menangguh dan mengampunkan hukuman di mahkamah. Begitu juga peringkat negeri. Raja juga boleh mengampun dan menangguhkan hukuman di mahkamah negeri. Kalau di peringkat persekutuan, rajalah yang di-Pertuan Agong lah yang akan melantik jawatan-jawatan utama peringkat negara. Manakala di peringkat negeri, rajalah yang akan melantik jawatan-jawatan utama di peringkat negeri. Bezanya, peringkat negara diketuai oleh yang di-Pertuan Agong, peringkat negeri diketuai oleh raja. Namun dua-dua tu adalah merujuk kepada sistem yang sama, iaitu sistem pemerintahan beraja. Cuma sistem pemerintahan beraja ni disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Rakyatlah, bila disebut demokrasi, siapa yang kasih? Rakyatlah yang akan kasih. Jadi rakyatlah yang akan melantik pemimpin dalam pilihan raya. Jadi Agong ataupun rajalah yang akan melantik sesiapa saja di kalangan yang telah dipilih oleh rakyat untuk menjadi Perdana Menteri ataupun Menteri Besar serta menteri-menteri yang lain. Okey. Jadi ingat nak, sejak berabad lamanya kita mengamalkan sistem pemerintahan apa? Pemerintahan beraja. Jadi selepas merdeka, sistem pemerintahan beraja tersebut disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen, di mana raja masih lagi menjadi ketua negara dan juga ketua negeri. Okey, kita lihat seterusnya. Ciri yang kedua. Ramli duduk. Duduk merujuk pada kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Jika sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu adalah di bawah kuasa raja. Kenapa raja? Sebab orang Melayu sangat taat kepada raja. Bila disebut negeri Melayu, wajib ada raja. Dan bila ada raja, bermaksud semua orang Melayu di bawah kuasa raja. Manakala Bumi Putera pula adalah di bawah ketua peri bumi. Selepas merdeka, yang di-Pertuan Agong memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum-kaum yang lain. Jadi sebelum merdeka, siapa yang berkuasa terhadap kedudukan orang Melayu? Mestilah Raja Melayu. Manakala Bumi Putera, siapa yang berkuasa? Mestilah Ketua Peribumi. Tapi selepas merdeka, siapa yang berkuasa terhadap hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera? Mestilah yang di-Pertuan Agong. Sebab apa? Sebab telah wujudnya sebuah negara persekutuan. Jadi, ketua negara lah yang bertanggungjawab terhadap semua kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Bukan lagi raja dan bukan lagi ketua peribumi. Itu beza sebelum merdeka dengan selepas merdeka. Okey, yang ketiga. Ramli duduk dalam. Dalam merujuk kepada agama Islam. Sebelum merdeka ataupun pada zaman British, raja tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British berkaitan dengan yang pertama, hak ataupun kedaulatan raja. Yang kedua, adat istiadat Melayu. Dan yang ketiga, agama Islam. Ingatlah, pada zaman British telah melantik residen dan juga penasihat residen. Tapi residen dan penasihat residen ni boleh bagi nasihat dalam semua perkara kecuali agama Islam dan adat istiadat Melayu. Jadi agama Islam semuanya di bawah kuasa raja-raja Melayu. Itu dipanggil hak raja-raja. Okey, selepas merdeka, raja berkuasa bagi agama Islam di negeri masing-masing. Ketua bagi agama Islam bagi setiap negeri adalah raja. Manakala yang di-Pertuan Agong berkuasa bagi agama Islam di negeri yang tiada raja dan juga di wilayah persekutuan. Apa contoh negeri yang tiada raja? Apa contoh negeri yang tiada raja? Contohnya adalah Pulau Pinang tiada raja, Melaka tiada raja. Jadi negeri-negeri Sabah Sarawak pun tiada raja. Jadi bagi negeri-negeri yang tiada raja ni, siapa ketua agama mereka? Mestilah yang di-Pertuan Agong. Manakala negeri yang ada raja seperti Perlis, Kedah, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, bagi negeri yang ada raja, ketua bagi agama Islam adalah raja negeri mereka sendiri. Okey, jadi kesimpulannya, ciri tradisional untuk perlembagaan persekutuan ada 4 kesemuanya. Formulanya, Ramli duduk dalam mesin. Ramli merujuk kepada pemerintahan beraja. Duduk merujuk kepada kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Dalam merujuk kepada agama Islam. Dan last sekali mesin. Okey, kita lihat mesin. Mesin merujuk kepada bahasa Melayu. Zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa lingua franca dan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu. Jadi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu ni sangat diangkat darjatnya.
sehingga menjadi bahasa lingua franca, iaitu bahasa antarabangsa. Semua pedagang yang datang ke negeri Melaka wajib cakap dalam bahasa Melayu, bukannya bahasa Inggeris. Tak kisahlah dia pedagang daripada Amerika ke, daripada Arab ke, daripada Cina ke, daripada India ke, mereka wajib cakap dalam bahasa Melayu. Sebab tu bahasa Melayu menjadi lingua franca. Selepas merdeka hingga kini, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa Melayu juga menjadi bahasa rasmi dalam semua urusan di negara kita. Tak kisahlah dalam urusan di mahkamah ke, urusan perdagangan ke, semua menggunakan bahasa Melayu. Pentadbiran kan semua guna bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan dan bahasa urusan rasmi. Okey, jadi itu sahaja untuk ciri tradisional. Jadi semua ada apa perkara untuk ciri tradisional? Ada 4 perkara. Ramli, duduk dalam mesin pemerintahan beraja, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera, agama Islam dengan bahasa Melayu. Okey, seterusnya kita lihat ciri moden. Ciri moden untuk perlembagaan persekutuan semua ada 3 sahaja. Yang pertama, kerajaan persekutuan. Yang kedua, sistem demokrasi berparlimen. Dan yang ketiga, kewarganegaraan. Kewarganegaraan ni adalah ciri moden. Sebelum ni tak ada lagi kewarganegaraan. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kerajaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan pembentukan satu sistem kerajaan yang dipanggil sebagai persekutuan. Persekutuan ni adalah merupakan satu sistem kerajaan. Semua negeri disatukan dalam satu sistem kerajaan saja. Sebab tu Malaysia adalah gabungan berapa negeri? 14 buah negeri. Semua ni dipanggil sebagai Persekutuan Malaysia. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Ya, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mempunyai kuasa dalam bidang tertentu. Selepas pembentukan Malaysia, iaitu kemasukan Sabah dan Sarawak, mereka diberi beberapa kuasa autonomi sendiri. Jadi kerajaan persekutuan ni adalah merujuk kepada satu sistem kerajaan. Sebab tu dipanggil sebagai Persekutuan Malaysia adalah Persekutuan Malaysia. Okey, kita lihat ciri yang kedua, sistem demokrasi berparlimen. Bila disebut demokrasi, ingat nak tips cikgu nak bagi, bila disebut demokrasi. Demokrasi ni merujuk pada 2 sebutan, demo dengan krasi. Demo ni merujuk kepada kamu, krasi ni berasal daripada perkataan kasih. Jadi kamu yang kasih. Jadi demokrasi ni merujuk kepada siapa yang kasih? Rakyatlah yang kasih. Ingat tak? Demokrasi merujuk kepada siapa yang kasih? Rakyat yang kasih. Jadi demokrasi merujuk kepada rakyat yang kasih dalam pilihan raya. Jadi sistem demokrasi berparlimen merujuk kepada rakyat yang kasih, semua wakil rakyat memimpin rakyat di dalam parlimen. Jadi asal demokrasi ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Tujuan utama pilihan raya ialah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih wakil rakyat ataupun wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan untuk memastikan pilihan raya berjalan dengan adil. Tanggungjawab SPR menjalankan pilihan raya. Yang pertama, pilihan raya persekutuan untuk memilih wakil bagi membentuk kerajaan persekutuan. Dan yang kedua, pilihan raya negeri untuk memilih wakil bagi membentuk kerajaan negeri. 2 kerajaan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Sebab itu ada 2 pilihan raya. Pilihan raya persekutuan dengan pilihan raya negeri. Semuanya di bawah tanggungjawab SPR. Okey, last sekali kita lihat kewarganegaraan. Kewarganegaraan diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ingatlah, kewarganegaraan mula diperkenalkan dalam PTM 1948. Sebelum tahun 1948, tiada kewarganegaraan yang sama bagi seluruh rakyat di negara-negara terutamanya Malaysia. Jadi sebelum tahun 1948, rakyat dikategorikan sebagai 2 rakyat. Yang pertama, rakyat Raja Melayu bagi seluruh negeri Melayu. Yang kedua, rakyat British bagi yang lahir di Melaka dan juga Pulau Pinang. Jadi sebelum tahun 1948, hanya ada 2 kerakyatan ataupun rakyat. Yang pertama, rakyat Raja Melayu. Yang kedua, rakyat British. Rakyat Raja Melayu bagi seluruh negeri Melayu. Bagi siapa yang lahir di seluruh negeri Melayu, mereka dipanggil sebagai rakyat Raja Melayu. Manakala bagi yang lahir di Melaka dan Pulau Pinang, mereka dipanggil sebagai rakyat British.
Kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada semua rakyat di Tanah Melayu. Melalui kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia telah memberi satu jaminan kepada semua rakyat tak kiralah Melayu, Cina dan India untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sama rata. Ingatlah istilah kewarganegaraan ini mula diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sebelum tu, rakyat Tanah Melayu dikenali sebagai rakyat Raja Melayu dengan rakyat British. Okey, itu sahaja. Jadi kesimpulannya semua ada beberapa ciri dalam perlembagaan persekutuan. Ada dua ya ciri. Yang pertama ciri tradisional, yang kedua ciri moden. Ciri tradisional semua ada 4. Formulanya Ramli duduk dalam mesin. Ramli merujuk pada pemerintahan beraja, duduk merujuk kepada kedudukan orang Melayu dan bumi putera. Dalam agama Islam, mesin bahasa Melayu. Manakala ciri moden perlembagaan persekutuan ada 3, iaitu yang pertama merujuk kepada kerajaan persekutuan, yang kedua sistem demokrasi berparlimen dan yang ketiga kewarganegaraan. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244 iaitu 10 markah. Kita lihat satu persatu. Yang pertama dia tanya, nyatakan 2 ciri utama perlembagaan persekutuan. Apa kehendak soalan? 2 ciri utama perlembagaan persekutuan. Okey, tengok di ruangan jawapan. Dia ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Jika ada nombor Roman bermaksud kena jawab terus. Tak perlu jawab dimulakan dengan ayat pembuka. Apa yang dimaksudkan dengan ayat pembuka? Ayat pembuka contohnya kalau cikgu tanya, siapakah nama kamu? Jadi pembuka bagi soalan tu, nama saya ialah. Itu yang dimaksudkan dengan ayat pembuka. Ayat pembuka bagi soalan yang tiada nombor Roman. Ingat nah, ayat pembuka wajib buat bagi soalan yang tiada nombor Roman. Yang ni ada nombor Roman dah? Ada. Ada nombor 1 Roman dan 2 Roman. Bermaksud jawab terus ya. 1 Roman jawab terus tradisional, 2 Roman jawab terus moden. Jadi layak dapat 2 markah penuh. Okey, soalan B dia tanya, apakah perkara yang terkandung dalam 2 ciri tersebut? Ciri yang pertama tadi, tradisional. Apa formulanya? Ramli duduk dalam mesin. Dan ciri moden pula ada 3, iaitu kerajaan persekutuan, sistem demokrasi berparlimen dengan kewarganegaraan. Tengok di ruangan jawapan, dia tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Perkara yang terkandung dalam ciri tradisional ialah pemerintahan beraja, titik. Lepas titik wajib letak penanda wacana. Penanda wacana paling senang cikgu ajak guna number. Jadi start dengan kedua. Kenapa kedua? Sebab isi kedua. Kedua, kedudukan orang Melayu dan bumi putera. Titik. Manakala ciri moden pula ialah kerajaan persekutuan. Titik. Kedua, penubuhan sistem demokrasi berparlimen. Ingatlah, kena hurai dua-dua ciri. Kenapa? Sebab ada 4 markah. 4 markah merujuk kepada 2 markah untuk ciri tradisional dan 2 markah untuk ciri moden. Okey, tengok soalan C. Dia tanya, pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya sebuah negara tidak mempunyai perlembagaan? Apa kehendak soalan? Apa kehendak soalan tanya ni? Soalan tanya tentang apa yang akan terjadi jika tak ada perlembagaan. Okey, tengok di ruangan jawapan tak ada dah nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Sekiranya sebuah negara tidak mempunyai perlembagaan ialah politik negara menjadi tidak stabil. Titik. Huraian bermula perkataan hal ini. Ingatlah, hal ini untuk huraian. Hal ini kerana berlaku banyak perebutan kuasa dan rasuah dalam negara. Jadi di situ ada apa huraian? Ada 2 huraian. Perebutan kuasa dan rasuah dalam negara. Jadi 2 markah untuk 2 huraian. Isi tadi, politik tidak stabil 1 markah. Tambah 2 huraian, dah 3 markah. Contohnya berlaku perang saudara antara kerabat diraja dalam merebut jawatan tertinggi dalam negara. Ya, perang saudara 1 markah dan 4 markah. Last sekali kesannya pentadbiran negara menjadi kucak-kacir. Pentadbiran menjadi kucak-kacir 1 lagi markah. Jadi semua 5 markah. Jadi layak ada dapat 4 markah penuh. Sangat-sangat layak. Okey, akhir sekali kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488 iaitu 20 markah. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dia tanya, nyatakan ciri tradisional yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan. Apa kehendak soalan? Ciri tradisional dalam perlembagaan persekutuan. Ingat lagi tak formula? Apa formula ciri tradisional? Ramli duduk dalam mesin. Okey, untuk memulakan jawapan soalan esei, seperti biasa wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Ciri tradisional yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan ialah pemerintahan beraja. Titik. Lepas titik wajib letak penanda wacana. Ingat
Penanda wacana untuk isi kedua adalah kedua, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, titik. Ketiga, agama Islam menjadi agama rasmi. Keempat, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Okey, itulah soalan B. Soalan B ditanya, terangkan ciri moden dalam perlembagaan. Ciri moden dalam perlembagaan semua ada 3. Kerajaan persekutuan, sistem demokrasi berparlimen dengan kewarganegaraan. Jadi untuk memulakan soalan esei seperti biasa, wajib ambil balik pembuka soalan. Ciri moden dalam perlembagaan ialah mempunyai kerajaan persekutuan, titik. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan pembentukan satu sistem kerajaan dipanggil sebagai persekutuan. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan PTM menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Selepas merdeka, Sabah dan Sarawak diberi kuasa autonomi sendiri. Selepas merdeka, Sabah dan Sarawak diberi kuasa autonomi tertentu untuk negeri mereka sendiri. Okey, kedua. Sistem demokrasi berparlimen diwujudkan, titik. Asal penubuhan demokrasi ialah melalui pilihan raya umum 1955. Tujuan utama pilihan raya ialah memberikan kebebasan kepada rakyat memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan, titik. SPR diwujudkan untuk memastikan pilihan raya berjalan dengan adil. SPR bertanggungjawab menjalankan pilihan raya persekutuan untuk menubuhkan kerajaan persekutuan dan pilihan raya negeri untuk menubuhkan kerajaan negeri. Okey, lepas kedua, ketiga, kewujudan kewarganegaraan yang mula diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Hal ini kerana sebelum tahun 1948 tiada kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Kerana apa? Sebelum tahun 1948, semua rakyat dikenali sebagai rakyat Raja Melayu dengan rakyat British. Rakyat Raja Melayu bagi seluruh negeri Melayu dan rakyat British bagi yang lahir di Melaka dan juga Pulau Pinang. Okey, last sekali soalan C. Sebagai warga negara Malaysia yang setia, bagaimanakah anda menghormati perlembagaan negara dalam kehidupan seharian? Apakah anda soalan? Bagaimanakah iaitu cara menghormati perlembagaan negara dalam kehidupan seharian. Jadi untuk memulakan soalan esei seperti biasa, wajib ambil balik pembuka soalan. Sebagai warga negara Malaysia yang setia, cara saya menghormati perlembagaan negara dalam kehidupan seharian ialah taat setia kepada Ketua Negara. Huraiannya, mengingatlah huraian bermula perkataan hal ini. Hal ini agar dapat melakukan kerana tenaga untuk mempertahankan kedaulatan negara. Contohnya menyertai polis, tentera dan kastam. Kesannya negara menjadi selamat dari ancaman penjajahan. Jadi di situ ada isinya taat setia kepada Ketua Negara. Huraiannya melakukan kerahan tenaga. Huraian lanjutan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kerahan tenaga untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kalau di situ, bagi cikgu dia ada 2 huraian. Kerahan tenaga itu 1 markah untuk huraian. Dan huraian lanjutannya mempertahankan kedaulatan negara, 1 lagi markah. Kenapa dipanggil ada huraian lanjutan? Sebab dia ada perkataan untuk di situ. Untuk. Jadi di situ ada 3 markah. Contoh 1 markah. Polis, tentera dan kastam itu 1 markah saja dan kesan 1 markah. Jadi semua 5 markah untuk isi yang pertama. Okey, macam mana nak mulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Cara kedua ialah mematuhi undang-undang negara. Huraiannya hari ini dengan tidak melakukan kesalahan jenayah dan melanggar undang-undang negara. Jadi ada 2 huraian di situ. Tidak melakukan kesalahan jenayah dan melanggar undang-undang negara. Melanggar undang-undang negara huraian yang kedua. Huraian yang pertama, tidak melakukan kesalahan jenayah. Jadi ada 2 huraian. Pemisahnya adalah dan. Walaupun ada dan, tapi dia ada 2 huraian, jadi 2 markah. Contohnya tidak merompak, merogoh dan membunuh. Kesannya negara menjadi aman dan sentosa. Isi 1 markah, huraian di situ ada 2, jadi 2 markah lagi. 2 tambah 1 jadi 3 markah. Contoh 1 markah, semua contoh tu 1 markah dan kesan 1 markah. Semua sekali 5 markah. Isi pertama tambah isi kedua dah 10 markah, lebih dah daripada 8 markah. Namun cikgu sengaja memberi jawapan lebih supaya pelajar mempunyai kepelbagaian jawapan. Okey, tengok isi yang ketiga. Cara ketiga ialah menghormati lambang-lambang negara seperti lagu negaraku, Jala Gemilang, Jata Negara. Hal ini agar dapat menambahkan lagi perasaan cinta yang lebih mendalam kepada negara. Kesannya rakyat sedia berkorban untuk negara dan menaikkan nama negara di persada antarabangsa. Kalau dilihat isi yang ketiga, kesan, dia ada 2 kesan. Kesan yang pertama, rakyat sedia berkorban untuk negara, dan kesan yang kedua, menaikkan nama negara di persada antarabangsa. Okey, kemudiannya cara yang keempat ialah tidak menimbulkan isu sensitif dalam penulisan ataupun perbualan. Contohnya tidak mempersoalkan tentang hak istimewa kaum lain dalam Facebook. Hal ini agar tidak timbul perbalahan kaum. Kesannya perpaduan kaum semakin utuh. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.